Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 3 bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi. Kali ini bersama dengan Cikgu Husna. Okey, untuk hari ini kita akan sambung pada bab 1 iaitu Reka Bentuk Mekatronik. Tetapi untuk hari ini awak akan dapat 2 poin iaitu 1.1.4. Awak akan dapat hasilkan gambar rajah blok diagram produk mekatronik sedia ada, dan juga awak akan dapat menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah suai berdasarkan gambar rajah blok yang terlibat. Kita akan hasilkan lakaran. Okey, kita akan tengok yang pertama iaitu menghasilkan gambar rajah blok. Okey, sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan gambar rajah blok? Gambar rajah blok adalah suatu lukisan yang mewakili litar atau elemen yang akan dilukis dalam bentuk blok. Ini adalah contoh gambar rajah blok. Akan ada input, proses dan juga output. Dekat input akan ada peranti masukan, dekat proses akan ada pengatur caraan dengan pengawal, dan dekat bahagian output akan ada peranti keluaran. Dekat setiap peranti masukan, dekat input, dekat proses, dekat output akan ada anak panah dekat sini untuk tunjukkan urutan blok. Tak adalah peranti keluaran ke proses ke input. Tak ada. Kita tahu, ke sana. Prosesnya akan ke kanan. Kemudian kita akan labelkan fungsi nama elemen ikut litar yang terlibat dekat sini. Macam mana tu? Kita akan label input ni ada apa, proses ni ada apa, dekat output ni ada apa. Ini adalah contoh gambar rajah blok. Okey, sebenarnya dekat input, apakah fungsi dia? Input ni akan terima dan hantar isyarat daripada peranti masukan kepada mikro pengawal. Pengawal ni lah. Dekat proses, pengawal ni akan proses isyarat tersebut tetapi mengikut pengatur caraan yang telah ditetapkan. Kemudian mikro pengawal akan hantar isyarat tersebut kepada peranti keluaran untuk dia jalankan tindakan yang seterusnya. Apa yang nak kena buat lepas tu. Okey, boleh tengok dekat buku teks muka surat 18. Tetapi kena ingat, setiap produk akan ada gambar rajah blok yang berbeza mengikut fungsi dan komponen yang ada. Okey, kita akan ada cover 3 produk mekatronik yang kita dah belajar, iaitu kereta kawalan jauh, pintu gelangsa automatik dan juga mesin basuh automatik. Okey, yang pertama, kereta kawalan jauh. Dekat kereta kawalan jauh, ini adalah contoh gambar rajah blok yang adalah dekat input, proses dan juga output. Okey, dekat kereta kawalan jauh, kita punya input adalah panel kawalan tanpa wayar, iaitu handphone kita menggunakan aplikasi magnet code tu kan. Dia ni akan hantar isyarat input menggunakan Bluetooth dekat mikro pengawal. Mikro pengawal yang ada dekat kereta kawalan jauh ni kita gunakan magnet code. Dekat magnet code, mikro pengawal dia adalah yang warna hitam ni, iaitu otak dia. Mikro pengawal adalah otak. So, dia ni akan terima isyarat tadi, dia akan proses, akan hantar kepada pemacu motor. Pemacu motor ni, fungsi dia akan menggerakkan motor arus terus ni untuk roda tadi berputar. So, barulah kereta kawalan jauh ini akan bergerak. Dekat sini akan ada motor. Kalau tak ada motor, tak boleh gerak. Okey, akan ada panel kawalan tanpa wayar ke mikro pengawal. Mikro pengawal akan hantar isyarat kepada pemacu motor kepada motor arus terus untuk roda berputar. Okey, kemudian yang B, pintu gelangsa automatik. Dekat buku teks muka surat 20. Dekat pintu gelangsa automatik, kita akan ada pergerakan objek atau benda yang hidup. Contohnya macam kucing ke orang ke, dia akan lalu dekat pintu gelangsa tu, dekat atas tu akan dia detect oleh penderia gerakan. Dekat situ maksudnya objek akan lalu penderia gerakan. So, penderia gerakan ni akan hantar isyarat kepada mikro pengawal. Fungsi mikro pengawal dia akan terima dan proses isyarat tersebut kepada pemacu motor. Bila pemacu motor dah dapat isyarat tu, dia akan gerakkan motor arus terus bersama dengan mekanisme tali dengan takal untuk buka dan tutup pintu. Takal ni yang bulat ni tali sawat ni yang dekat sekeliling dia ni. So, dia ni akan buka tutup pintu secara automatik. Okey. Kemudian kita tengok mesin basuh automatik dekat buku teks muka surat 21. Okey, dekat mesin basuh automatik, perasan tak kita akan ada mod pilihan. Mod pilihan ni yang tekan-tekan picit-picit ni. Mod pilihan bersama dengan penderia.
Penderia ni dia akan bagi isyarat air dah penuh, air dah penuh, air dah penuh, tolonglah air dah penuh. So dia akan hantar isyarat tersebut kepada mikro pengawal. Mikro pengawal ni akan terima dan proses isyarat tadi. Dia akan bagi isyarat tersebut kepada pemacu motor. Pemacu motor akan menggerakkan motor arus ulang-alik bersama dengan takar dan tali sawat supaya drum dekat bahagian dalam mesin basuh ni berpusing. So barulah jadi mesin basuh automatik. Okey, ingat kita tekan-tekan bersama dengan penderia. Penderia ni akan bagi tit 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 tit, air dah penuh, air dah penuh. Dia akan bagi isyarat dekat mikro pengawal. Mikro pengawal akan terima dan proses isyarat, akan menggerakkan pemacu motor. Pemacu motor akan menggerakkan motor arus ulang-alik bersama dengan takar dan tali sawat untuk pusingkan drum. Okey, boleh? Kemudian kita akan cuba aktiviti 1. Okey, dekat sini kita akan lengkapkan gambar rajah blok bagi kipas automatik dengan komponen yang betul. Kita nak kipas automatik. Apakah yang akan berada dekat input dia? Dia akan ada mod pilihan. Kita nak pilih kipas tu nombor berapa? Nombor berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Bersama dengan penderia. Penderia akan hantar isyarat kepada mestilah mikro pengawal. Mikro pengawal akan hantar isyarat yang telah diproses tadi kepada pemacu motor. Pemacu motor ni akan menggerakkan apa? Motor arus terus. So bilah kipas tadi akan berpusing. Senang kan? Itu je sebenarnya. Tapi kena adalah benda alam ni kan. Kalau tak mesti tak dapat jawab. Kan? Boleh sebenarnya cuba. Okey, kita akan pergi pula menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubah suai berdasarkan gambar rajah blok yang terlibat. Bila kita nak hasilkan lakaran, kita kena kenal pasti 5 step ni. Iaitu yang pertama, model fungsi. Yang kedua, analisis berantai punca dan kesan. Yang ketiga, cadangan penyelesaian masalah inventif. Yang keempat, gambar rajah blok yang telah diubah suai. Yang kelima, lakaran perkembangan idea. Kita boleh buka muka surat 23. Yang pertama, kita akan pergi model fungsi bagi kereta kawalan jauh. Ini adalah model fungsi. Kita nak bagi contoh sekarang ni kereta kawalan jauh. Ini adalah model fungsi bagi kereta kawalan jauh. Yang mana model fungsi ini dibuat untuk hubung kaitkan komponen dan fungsi bagi kereta kawalan jauh untuk kita kenal pasti masalah daripada model fungsi. So dekat sini, badan kereta akan pergi kepada memegang roda. Roda ni akan memegang gear. Gear ni akan memegang motor arus terus. Badan juga akan mengawal motor arus terus. So gear ni juga akan mengawal roda yang lain. Roda yang lain akan dipegang oleh lantai. Kemudian pemegang roda akan memegang spring kereta. Badan kereta pun akan memegang spring kereta. Badan kereta juga akan memegang papan litar elektronik. Dia ni jugalah akan pegang bingkai kereta. So bingkai kereta akan pegang balik kat papan litar ni. Papan litar ni akan diberi isyarat daripada panel kawalan tanpa wayar. Macam alamak apa ni tak nampak kan. So kita akan pergi kepada analisis berantai punca dan kesan. Okey, bang. Kereta aksiden. Kereta kawalan jauh awak aksiden. So dekat sini kereta kawalan jauh rosak bila berlanggar dengan halangan. Kita dah kenal pasti kenapa. Ini adalah permasalahan kita. Soalan dia, bagaimanakah kita nak mencari sebab kepada masalah ini? Kita akan menggunakan analisis berantai punca dan kesan. Kita nak kenal pasti punca dan kesan kereta kawalan jauh ini berlanggar dengan halangan. So dekat sini adalah analisis berantai punca dan kesan. Awak boleh refer pada buku teks muka surat 23. Okey, dekat situ analisis ini bertujuan untuk memahami dan mengesankan rantaian punca kesan bagi masalah yang dihadapi. So dekat sini soalan akan ditanya berkali-kali sampailah tak ada jawapan. Sampai jawapan terhenti kalau ada halangan semula jadi, ada halangan sains dan fizik dan juga ada halangan sifat asas projek. So dekat sini tadi permasalahan kita kan, kereta kawalan jauh rosak apabila berlanggar dengan halangan. Permasalahan yang pertama, mengapa?
Kita tanya, kenapa? Okey, kereta ni dia rosak sebab kekuatan badan kereta yang rendah. Okey, kenapa pula? Sebab apa? Orang yang kendalikan remote tu, dia lambat nak berhentikan kereta kawalan yang kereta kawalan yang laju tu sebelum berlakunya pelanggaran. Okey, lepas tu kenapa? Sebab dia tidak ada tindak balas yang secukupnya untuk berhentikan kereta, nak elakkan daripada berlanggar. Okey, dah habislah limit ni dekat situ. Kemudian soalan yang kedua tanya pula, kenapa kereta kawalan jauh tu rosak bila berlanggar dengan halangan? So dia akan cakap sebab kereta kawalan jauh tu susah nak kawal sebab dia ada dekat kawasan yang gelap. Okey, habis tu dia akan macam orang yang bawa mata orang yang pegang remote tu, yang kontrol tu, dia tak nampak bila kereta kawalan jauh tu dekat kawasan yang gelap. So dia macam okey, lepas tu sebab kurangnya pencahayaan laluan kereta kawalan jauh ni akan menyebabkan orang yang kontrol tu lambat nak cegah daripada berlanggarnya kereta kawalan tu dengan halangan. So limitation dia dekat sini adalah pencahayaan dekat kawasan tu gelap dengan gerak balas yang perlahan untuk berhentikan kereta bagi mengelakkan berlakunya halangan. Kita situ ada dua sahaja limitation kita, iaitu pencahayaan gelap, gerak balas yang perlahan. So kita dah macam, okey, kita dah tahu dah punca dan kesan. Kita akan pergi kepada cadangan penyelesaian masalah inventif. Ini kita dah belajar dekat tingkatan 2. Ada 7 prinsip inventif. Samalah kaedah pemisah masa ke kaedah pemisah ruang, ada 7. So kita dah ada 2 situasi tadi. Kurangnya pencahayaan, apakah soalan dia kita nak tentukan adakah kaedah pemisah ruang ataupun masa. Adakah masalah pencahayaan berlaku pada masa yang sama? Adakah nak bawa kereta ni dekat hari-hari? Tak kan? Adakah nak bawa kereta ni dekat tempat yang terang je? Tak kan? Kadang-kadang nak terang, kadang-kadang nak gelap. So dia tidak, kerana dia nak berlaku pada kawasan yang gelap sahaja. So jenis kaedah pemisah ruang adalah masa, sebab dia tidak berlaku pada masa yang sama. Okey, contoh situasi yang kedua tadi, tiada gerak balas untuk berhentikan kereta. Lambat orang tu nak kontrol kereta tu berhenti. So adakah masalah gerak balas berlaku pada masa yang sama? Tidak. Dia hanya akan berlaku bila ada halangan sahaja. So jenis kaedah pemisah dia adalah kaedah pemisah masa. So berdasarkan 7 prinsip inventif kaedah pemisah masa, kita akan pilih cadangan prinsip inventif yang kedua, iaitu tindakan awal, yang mana kita akan melakukan tindakan awal bagi mengawal risiko aksiden. Okey, kita kena tengok sebenarnya satu, tapi kita dah pilih awal-awal, siap-siap tindakan awal. Okey, ini adalah yang ketiga, cadangan penyelesaian masalah inventif tadi. Kita telah pilih tindakan awal. Cadangan dia adalah tindakan awal, iaitu preliminary action. Dekat sini, kita nak melakukan tindakan awal nak elakkan risiko dari aksiden. So cadangan pengubahsuaian dia daripada masalah pencahayaan tadi, kita akan memasang perintang pekecahaya. Yang ni, perintang pekecahaya. Perintang pekecahaya dekat input dengan lampu LED. Lampu LED. Kemudian masalah gerak balas, kita akan pasang penderia infrared. Yang ni dekat input dengan pembas dekat output. Awak pernah tengok kan, kita dah pernah buat ni semangat sebelum ni. Yang dia bunyi annoying tu, pembas. Okey, ini adalah gambar rajah blok yang telah kita ubah suai. Tadi kereta kawalan jauh hanya ada panel kawalan tanpa wayar, mikro pengawal, pemacu motor dengan motor arus terus kan. Tetapi sekarang kita dah tambah 2 dekat input, 2 dekat output. Kita tambah penderia infrared dengan perintang pekecahaya. Penderia infrared ni akan bagi isyarat dekat mikro pengawal. Mikro pengawal akan proses isyarat tersebut kepada pembas. Dia akan bunyi bila ada halangan berlaku kat depan. Perintang pekecahaya pula, dia akan bagi isyarat dekat mikro pengawal. Mikro pengawal akan terima dan proses isyarat dia. So bila dekat dan nak dekat halangan tu ataupun dekat tempat yang gelap, lampu LED itu akan bernyala.
Okey, dia dua proses berlaku dalam satu kereta. Okey. Kemudian kita akan tengok lakaran yang kelima, lakaran perkembangan idea. Kita akan ada lakaran perkembangan idea yang pertama, tambahkan infrared dekat depan kereta. Takkan nak dekat atas. Kita nak tengok mata kita dekat depan. So ada halangan mestilah dekat depan. Tak ada halangan. Daripada atas. Tak ada. Sebab kita nak pakai kereta kawalan jauh. Tambah yang pertama, tambah pendirian infrared. Lepas tu kita tambah lagi lakaran yang kedua, kita tambah infrared dekat depan dengan pembas ni dekat atas. So dia akan bagi isyarat, alamak halangan, halangan, halangan. Okey. Kemudian lakaran yang ketiga, kita tambah pendirian infrared LDR dengan lampu LED ni dekat depan. Dengan pembas ni kita letak dekat atas bumbung. Nampak tak, daripada satu lakaran kita pergi lakaran kedua, pergi kepada lakaran ketiga. Tada! Ini adalah lakaran yang telah jadi. So ini adalah lakaran dia lah. Boleh tengok buku teks awak muka surat 26. So dekat situ kita akan dapat kenal pasti prinsip dan elemen yang ada. Prinsip yang ada adalah keseimbangan, harmoni dan juga kesatuan. Elemen dia adalah garisan, ada rupa, ada bentuk dan juga ada warna. Ni garisan, ada bentuk, ada rupa dan warna. Bahan dia adalah tadi kita guna pembas, LDR, lampu LED dengan penderia infrared. So ada 5 kriteria pemilihan lakaran, iaitu kita kena tarik perhatian pengguna. Warna kena seimbang dan juga bentuk mudah dihasilkan serta mempunyai nilai estetika. Serta kita kena ada maklumat yang lengkap. Okey. Sebagai rumusan, kita dah kenal pasti gambar rajah blok. Kena ada input, proses dan juga output. Ada peranti masuk, ada pengawal, pengatur caraan dan juga peranti keluaran. Yang kedua, menghasilkan lakaran. Kita kena kenal pasti 5 ini sebelum kita ubah suai sesuatu gambar rajah blok yang terlibat. Cikgu harap awak faham. Sekiranya ada masalah, boleh rujuk dekat cikgu. Okey, kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye.